Tadabbur aku kepada juzuk ketiga hari ini membawa aku ke suatu zaman Nabi Ibrahim AS dan Raja Namrud. Sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim AS yang memusnahkan berhala-berhala sembahan dengan kapak, lalu ditinggalkannya satu berhala yang besar berdiri teguh. Perbuatan Nabi Ibrahim AS itu tentunya mengundang kemarahan dan kekecohan sehingga baginda ditangkap dan dihadapkan ke muka majlis-majlis diraja. Apabila Nabi Ibrahim AS dihumban ke dalam api, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan baginda AS daripada terbakar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada api yang bersifat panas dan membakar agar menjadi sejuk lagi menyamankan. Bayangkanlah, Nabi Ibrahim AS sepatutnya mati rentung terbakar, tetapi tidak terbakar. Tentunya rakyat kerajaan Babil keheranan akan peristiwa tersebut. Juzuk ketiga ini menambah keyakinan aku apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan 3 lagi peristiwa sebagai bukti kebenaran kata-kata baginda AS. Allah mengkhabarkan tentang seorang pemuda yang tidak diketahui identitinya melalui suatu kawasan seperti padang jarak padang terkukur. Melihat kawasan yang dilaluinya itu, dia bermonolog. Bagaimanalah agaknya bila Allah menghidupkan sesudah mematinya. Kemudian Allah mematikan lelaki ini sehingga 100 tahun. Lalu dia dihidupkan kembali setelah itu. Allah berfirman kepadanya agar memerhatikan makanan yang ada di sebelahnya. Ia tidak berubah, tidak berkulat. Bahkan rupa dan rasanya masih baik. Lihatlah pula keadaan keldainya yang sudah mati. Tulang belulangnya sudah reput, bahkan sudah menjadi debu. Kemudian Allah menghimpunkan kembali debu-debu tersebut sehingga ia kembali menjadi tulang, kemudian daging, dan akhirnya ditiupkan rohnya kembali. Kemudian Allah menunjukkan lagi contoh ketiga tentang bagaimana Allah memimpin Nabi Ibrahim AS dalam meneguhkan hujjah dan keimanannya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar memelihara dan menjinakkan 4 ekor burung. Selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda AS agar menyembelih ke-4 ekor burung dan dagingnya dilumat-lumatkan. Lalu setiap bahagian daripada 4 ekor burung itu diletakkan 4 gunung yang berbeza. Daging-daging burung yang sudah diletakkan di puncak gunung-gunung itu dibiarkan, lalu dipanggil pulang kembali. Maka burung-burung itu pun segera pulang kepada Nabi Ibrahim AS lengkap dengan tulang, daging dan bulunya masing-masing persis seperti burung-burung yang disembelih sebelumnya tadi. Subhanallah. Maka fahamlah aku akan suatu keadaan suatu hari nanti ketika manusia dipanggil oleh penciptanya. Tubuh badan manusia yang telah reput dimakan tanah, hatta tulang jari sekecil itu juga akan dihimpunkan kepada tubuh induknya tanpa kurang. Setiap organ tubuh badan yang tercelai, walau ia merentas benua jua, akan dihimpunkan kepada tubuh induknya seperti mana halnya yang berlaku pada keldai si lelaki tadi. Selanjutnya kita akan datang berhimpun kepada Tuhan kita dalam keadaan lengkap tubuh badan tanpa cacat cela, dalam keadaan bersegera seperti mana halnya 4 ekor burung tadi. Allahu Akbar. Nak tahu apa lagi ada pada setiap juzuk? Sertai kami di Tadabbur Plus sekarang.